Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, ditemani oleh Cikgu Ainul Faresha Muhammad Shah daripada SMKP Air Panas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita bersama-sama kita memperhalusi tentang mata pelajaran catering dan penyajian tingkatan 4 peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Baiklah Cikgu Ainul, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu harapkan murid-murid yang di rumah dan juga yang berada di skrin studio ni masih boleh ikutilah. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita tengok pula kepada bahan penyediaan makanan. Okey, seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita ada dua jenis bahan penyediaan makanan. Yang pertama, kita ada bahan basah dan kemudian kita ada bahan kering. Okey, apa maksud bahan basah? Bahan makanan yang tidak boleh disimpan lama dan perlu disimpan dalam peti sejuk. Manakala bahan kering pula adalah makanan yang boleh disimpan lama seperti makanan dalam tin dan juga makanan kering. Baik, contoh untuk bahan basah, kadang-kadang kita ni selalu kita main, kita suka main sebut je kan. Bila semua bahan memasak tu kita kata semua tu bahan basah ni, kita beli barang basah. Tapi sebenarnya ada perbezaan tu murid-murid dia. Baik, kita tengok yang pertama adalah daging dan juga ayam. Yang kedua, ikan dan karangan laut. Yang ketiga, sayur dan buah. Dalam tajuk ini, murid agak ini adalah satu benda yang sangat penting, okey, kerana murid perlu menghafal ada banyak sebenarnya kategori-kategori untuk bahan sebenarnya. Jadi murid cikgu nasihatkan untuk lebih luangkan masa untuk banyak membaca. Okey, baik. Kita tengok dekat sini, daging dan ayam. Kita ada 3 jenis dekat sini. 3 pengkelasan lah. Yang pertama kita ada daging putih. Daging putih pula merangkumi apa? Daging ayam, daging arnab, daging kambing muda dan juga daging lembu muda. Oh, ni daging putih cikgu ya? Ya, ini dipanggil daging putih Fizi. Okey, kemudian daging merah pula kita ada daging lembu, daging kerbau, daging rusa, daging kambing, daging itik, daging burung unta dan daging burung puyuh. Ini adalah antara contoh-contoh dia lah. Okey, kemudian kita ada organ dalaman, ginjal, jantung, peparu. Kita suka panggil paru. Dia adalah peparu, hati, perut, usus, lidah, otak dan ekor. Baik, Nadila, organ dalaman juga disebut sebagai? Sebagai apa organ dalaman? Nadila, silakan. Sebagai oval. Oval. Okey. Suara dia hujung-hujung je. Baik. Baik. Boleh saya teruskan? Silakan cikgu. Okey. Kemudian kita masuk pula kepada ikan dan karangan laut. Ikan pula kita ada 3 jenis ikan murid. Okey, di mana yang pertama adalah ikan berminyak, yang kedua ikan isi putih. Okey, maafkan saya. Ikan ada 2 jenis sahaja. Yang ketiga itu adalah karangan laut. Baik, ikan ini adalah contoh ikan berminyak, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan bawal hitam dan juga ikan salmon. Kenapa dia panggil ikan berminyak cikgu? Isi dia. Berminyak? Ya, ada sedikit. Kemudian kita ada ikan isi putih, ikan merah, ikan bawal putih dan juga ikan parang. Kemudian kita ada karangan laut. Baik, apa maksud karangan laut kalau menurut pandangan Fizi? Karangan laut ni dia macam ketam, sotong. Adakah begitu cikgu? Ya. Okey. Apa maksud karangan laut tu Raihan? Silakan. Raihan. Raihan, sila buka mic Raihan. Karangan laut tu ialah hidupan akuatik yang tidak mempunyai tulang. Yang tidak mempunyai tulang? Tulang mana? Belakang. Tulang rusuk? Tulang belakang. Tulang belakang. Dia tidak mempunyai tulang belakang. Oh. Okey. Jadi antara contoh karangan laut itulah dia, ketam, sotong, udang dan tiram. Dan dia juga mempunyai apa? Karangan laut ni. Haiwan-haiwan ini dia ada? Ada apa Raihan? Abang Fizi dah tolong jawab dah. Abang Fizi je lah ambil SPM lepas ni. Baik cikgu, boleh cikgu. Okey, dia ada cengkerang. Cengkerang. Baik. Baik cikgu. Okey. Jadi sekarang kita masuk pula kepada sayur-sayuran. Di sini lebih terseksa sikitlah murid. Okey, kerana dia ada banyak sangat kategori dekat sini dan dia kena bezakan contoh-contoh tu. Kita tahu sayur tapi kita tak tahu sayur tu dalam kategori mana kadang-kadang kan? Ada kategori juga sayur ni. Ya. Kita tengok kategori yang pertama tu sayur-sayuran berdaun. Kemudian kita ada sayur-sayuran berbatang, sayur-sayuran bunga,
sayur-sayuran kacang, sayur-sayuran buah, sayur-sayuran biji, sayur-sayuran berakar, sayur-sayuran berbawang dan juga sayur-sayuran berubi. Baik, contoh sayur-sayuran berdaun. Fadilah. Sayur-sayuran yang berdaun. Silakan Fadilah. Contohnya sawi, bayam dan kangkung. Okey, sawi, bayam dan kangkung. Okey, kerana kalau kita tengok natijahnya sawi itu kan, Ya, dia lebih banyak daun berbanding dengan batang. Baik. Kemudian kita ada sayur-sayuran berbatang. Ini contohnya seperti asparagus. Siapa boleh mengesahkan jawapan cikgu betul atau tidak? Ya ke asparagus tu sayuran berbatang? Tak Ya berani. ke tidak ni? Tak berani dia nak cakap cikgu salah kan? Semua angguk cikgu. Semua anggur. Termasuklah Abang Fizi kat sini. Okey. Kemudian sayur-sayuran bunga contohnya adalah seperti apa Nadila? Seperti brokoli, bunga kobis dan bunga kantan. Okey, bunga kobis, brokoli dan juga bunga kantan. Kemudian kita ada sayur-sayuran kacang. Okey, kacang panjang letak dekat mana? Dia masuk kategori mana Nadila? Sudah. Nat. Kacang panjang dia berada di mana Nat? Dekat sayuran berbiji. Oh, dia sayuran berbiji. Jadi kalau sayur-sayuran kacang, dia apa sebenarnya? Apa contoh sayuran kacang? Apa kacang tu ya? Kacang buncis dan bendi. Kacang buncis dan juga bendi. Jadi nampak tak? Kacang buncis dan juga bendi. Kita ada lagi satu kacang panjang. Tapi dia tidak termasuk dalam kategori sayuran kacang. Faham. Okey. Baik, kemudian kita ada sayur-sayuran buah. Okey, selalu kita bergaduhkan buah tomato. Itu ialah buah. Nah, jadi sebenarnya dia ada beza antara buah dan juga buah-buahan. Ini adalah sayuran buah dan dia bukan dalam kategori buah-buahan ya murid. Baik, sayur-sayuran buah termasuklah contohnya ialah tomato, cili benggala dan juga satu lagi, Kosa? Apa dia Kosa? Terung. Terung. Okey. Kemudian kita ada sayur-sayuran berakar. Okey, sayur-sayuran berakar, contoh sayur-sayuran berakar Fadilah. Contohnya lobak merah, halia dan sengkuang. Okey, lobak merah, sengkuang dan juga mana Fadilah hilang? Oh, dia. Halia. Halia, cikgu. Okey, halia. Baik, kerana dia bermula daripada yang akar tu kan. Okey, kemudian kita ada sayur-sayuran berbawang. Contohnya bawang merah, bawang putih. Betul ke Raihan? Betul cikgu. Ya cikgu. Betul ke? Dia pun takut nak cakap dengan cikgu. Betul lah. Jangan sampai Abang Fizi nyanyi. Okey. Kemudian yang terakhir kita ada sayuran berubi. Sayur-sayuran berubi. Baik. Dan macam biasalah kita tahu sayuran berubi itu yang namanya ubi, ubi kentang, ubi keledek. Oh, dia angkut dah. Betul lah jawapan cikgu. Ubi Stella. Kelantan ranggit cikgu. Ubi Stella cikgu. Oh, tak tahu yang itu. Baik. Setakat ni Fizi ada apa-apa soalan nak tanya saya? Saya faham cikgu. Okey, faham ya? Baik, cikgu. Baik. Kita beralih pula kepada buah-buahan. Inilah buah-buahan. Jadi buah-buahan pula kita ada 5 kategori buah-buahan di sini. Yang pertama kita ada buah tropika. Okey, buah tropika contohnya seperti pisang dan juga betik. Okey, yang kedua kita ada buah berbiji. Okey, kita ada cherry dan juga buah peach. Kemudian kita ada buah citrus. Okey, dan buah citrus ni apa ciri dia? Siapa boleh jawab? Buka angkat mic, tangan. Buka mic. Baik. Fadilah. Fadilah. Apakah ciri buah sitrus? Masam. Masam. Okey, jadi contohnya adalah limau dan juga limau purut. Kemudian kita ada buah lembut, contohnya adalah strawberry dan juga blueberry. Dan kita ada buah keras iaitu buah apple dan juga buah pear. Ada contoh lagi tak untuk buah lembut? Siapa boleh bagi contoh cikgu buah lembut? Angkat tangan adik-adik. Dia sengih je lah sebab apa? Sebab nanti dia kata, cikgu tak sebut pun dalam kelas. Subhanallah. Apa contoh? Ke dapur ni cikgu. Jarang ke dapur ni. Jarang ke dapur. Mungkinlah. Okey.
Jadi di sini bolehlah saya simpulkan untuk bahan basah di sini. Okey, tadi kita ada daging dan ayam. Kemudian kita ada ikan, okey, ikan berminyak, ikan isi putih dan juga kita ada karangan laut. Kemudian kita ada sayur-sayuran, jenis-jenis sayur-sayuran. Sekarang ni kita ada buahan. Fizi ada nak tanya saya apa-apa soalan? Terbaik, cikgu. Terbaik. Oh, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, cikgu. Baik, jadi kita dah habis kepada bahan penyediaan makanan bahan basah. Sekarang ini kita tengok pula kepada bahan penyediaan bahan kering. Oh, okey. Okey, jadi seperti kita tahu bahan kering ni dia adalah satu bahan yang kita boleh simpan lama. Okey, contohnya satu adalah telur. Okey, telur merupakan bahan makanan yang penting dalam sajian kuih-muih, kek, roti dan biskut. Okey, kerana apa? Telur ini dia boleh memberikan boleh melembutkan tekstur. Okey, dan juga dia boleh menjadi ejen pengikat ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil binding agent lah. Okey, jadi cara penyimpanannya adalah disimpan di tempat sejuk. Okey, kemudian runcing telur dihala ke bawah dan dibasuh hanya apabila hendak digunakan. Ini kalau kita basuh dulu kemudian kita simpan, ini akan merosakkan kualiti telur tu. Oh, ya ke, cikgu? Ya. Jadi selama ni saya salah. Cikgu boleh beli telur basuh baru simpan. Tak boleh. Okey. Baik. Faham, cikgu. Okey. Kemudian kita ada bijirin. Bijirin ini kita ada 5 jenis bijirin di sini. Yang pertama kita ada gandum. Kita ada 3 jenis dekat sini. Di bawah gandum tu kita ada tepung gandum, pasta dan juga mi kuning. Kemudian kita ada jagung, tepung jagung dan juga emping jagung. Kemudian kita ada beras, tepung beras, bihun dan juga kuih-tiaw. Bali kita ada biji bali dan oat kita ada emping. Baik girls, ada berapa jenis tepung gandum sebenarnya? Siapa nak jawab? Silakan. Okey, tepung kita ada 4. Yang pertama tepung berprotein tinggi, kemudian tepung Tepung apa lagi? Tepung apa lagi? Apa? Tepung gomak? Protein rendah. Okey, tepung berprotein rendah. Yang ketiga? Tepung serbaguna. Tepung serbaguna dan yang keempat? Serbuk penaik. Serbuk penaik. Serbuk penaik. Baik, kemudian kita... Okey, boleh saya teruskan Fizi ya? Silakan, cikgu. Okey. Jadi dekat sini yang kedua pula adalah susu dan hasil tenusu. Dalam susu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dekat sini murid. Okey, kita ada susu skim. Kemudian kita ada susu UHT, Ultra Heat Treatment. Kemudian kita ada susu pekat, susu cair dan susu sejat, susu tepung, susu pasteur dan juga susu homogeneous. Okey, ini adalah kategori susu. Banyaknya, cikgu, ya? Ya, banyak. Kadang-kadang kita main kita nak susu tapi kita tak tahu pun sebenarnya kita nak susu yang mana satu dan kegunaannya. Nak buat kek, ada yang tak boleh guna susu cair. Ada yang kita boleh guna susu pekat. Macam itulah kegunaan dia. Okey, kemudian hasil tenusu. Hasil tenusu kita ada 4 iaitu krim, keju, mentega dan juga yogurt. Okey, baik. Fizi ada nak tanya saya tentang susu. Oh, rupa-rupanya banyak betul yang saya tak tahu, cikgu, ya. Dalam sayur pun ada macam-macam kategori. Dalam daging pun ada macam-macam kategori. Ya, susu pun ada banyak kategori rupa-rupanya. Ya, betul. Baik, kita nak rehat seketika. Saya dengan cikgu nak minum susu sekejap. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.